di mana dalam sesi yang lain kita bicarakan tentang masalah penghantaran para Rasul yang merupakan satu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma nursilul mursalina, kami tidak memutuskan para rasul. Wa ma nursilul mursalina, kami tidak memutuskan para rasul illa basyirina wa munzirin, melainkan para rasul itu menjadi pembawa berita gembira dan memberi peringatan. Jadi kadang-kadang bagi berita gembira, kadang-kadang bagi peringatan, kadang-kadang bagi berita gembira dengan syurga, kadang-kadang bagi berita yang tak baik tentang azab, kebid'ahan dan sebagainya. Dan kemudian tentang sifat-sifat yang wajib bagi para rasul dan juga sifat yang mustahil bagi mereka. Maka hari ini kita sambung kepada bait yang ke-63, tapi sedikit masa bait yang ke-63. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa lam takun nubuwwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la 'aqabah. Walam takun, dan tidak adalah nubuwah kenabian itu, tidak adalah kenabian, nubuwah kenabian muktasabah, diusahakan. Maknanya nak jadi nabi itu tak boleh usahakan. Jadi kita tadi buat ibadat, nak sembahyang sunat sampai 1000 rakaat setiap malam. Pasal apa? Pasal aku teringin nak jadi nabi, teringin nak jadi nabi, teringin nak jadi Rasulullah. Teringin jadi macam nabi tak apa, teringin jadi macam Rasulullah tak apa, aja buat ibadat tak apa. Tapi nak jadi Rasul, nak jadi nabi itu tak boleh, sebab dia bukan satu perkara yang diusahakan, ya. Tapi kalau nak jadi hamba soleh tak apa. Nak jadi hamba soleh, sebab itu hamba soleh ni banyak, ya. Misalnya kita sebut dalam Al-Quranul Karim, kita sebut bila kita kata surah Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Dia habis dekat tu. Tapi ada satu lagi ayat disebut minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi dalam jalan yang Allah Ta'ala bagi nikmat ni ada 4 golongan, iaitu minan nabiyyin, daripada para nabi. Yang keduanya siddiqin, golongan siddiq, bawah sikit pada nabi. Wasyuhada, golongan mati syahid. Wassalihin, dan juga golongan orang-orang saleh. Saleh itu maknanya paling bawah sekali orang saleh lah. Sebab itu para nabi, para rasul, kesemuanya daripada golongan orang saleh. Nabi sekian minas salihin, nabi sekian daripada golongan saleh dan sebagainya. Jadi nak jadi golongan saleh itu muktasabah, boleh diusahakan. Tapi nak jadi rasul itu bukan usahakan. Itu kurniaan, itu pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nabi pun itu bukan usaha, tapi itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita baca hadis tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi ni seorang lelaki yang aslahullah, Allah Ta'ala islahkan dia, Allah Ta'ala baiki dia dalam tempoh satu malamnya. Allah Ta'ala pilih dia sebagai jadi Imam Mahdi itu, Allah Ta'ala akan baiki dia dalam tempoh satu malam. Mana dulu dia tak berapa ni sangat, tapi Allah baiki dia malam tu. Lepas tu esoknya dia diisytiharkan sebagai Imam Mahdi. Allah Ta'ala pilih, islahkan dia. Jadi Imam Mahdi pun bukan muktasabah, bukan diusahakan juga, nampak gayanya. Itu pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi para nabi dan juga para rasul, kenabian, kerasulan itu bukan diusahakan. Kemudian Syekh kita menyatakan walau raqa fil khairi a'la 'aqabah, walaupun raqa, dia menaiki fil khair, dalam kebaikan itu, a'la, setinggi-tinggi, 'aqabah, maqam. Walaupun sangat soleh, diberi gelaran al-syekh, al-imam, al-allamah, wahidu asrihi, faridu zamanihi. Biasanya kita baca kitab lama, kita akan jumpa al-allamah ni makna sangat alim, al-fahamah, yang sangat faham. Bila diberi gelaran ulama tu, diberi gelaran ulama Syekhul Islam. Jadi tak semua ulama dapat gelaran Syekhul Islam. Ada beberapa ulama diberi gelaran Syekhul Islam, ya. Disebutnya Syekhul Islam, ya. Ada ulama diberi gelaran Jalaluddin, laqab dia dan sebagainya.
Tapi dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Walaupun dia agak soleh, walaupun karamat dia banyak dan sebagainya, itu tidak melayakkan dia untuk menjadi seorang Nabi, menjadi seorang Rasul. Dan ini pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi saja, Rasul saja, tapi nak jadi soleh, nak jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada masalah. Itu boleh diusahakan. Sebab itu syarat nak jadi wali Allah ni ialah dua syaratnya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahawa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut ke atas mereka dan tidak mereka ini tidak bersedih. Wali Allah ni alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan mereka ini bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat kedua tu je. Syarat tu. Jadi kalau beriman bertakwa, wali Allah lah tu. Tak kira lah wali kecil ke wali besar ke, wali Allah lah tu. Kan? Nah, anak ni anak atau mana ni? Asal takwa lah kot. Besar ni takwa lah ni. Wali Allah tu. Walaupun tak ada keramat pun wali Allah tu. Cuma nak sampai wali yang lebih hebat ke wali mursyid tu ada tak? Wali yang mursyidah Al-Quran. Dia ada wali yang mursyidah, wali yang mursyid. Itu lebih tinggi lagi. Jadi sebab itu Allah Ta'ala tak syarat dua je. Beriman, beramal soleh. Lagi kuat iman dia, lagi tinggi ketakwaan dia tu adalah wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itulah Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dia ungkapkan satu perkataan, illam yakunil ulama'ul amiluna awliya lillah falaysa lillahi waliyyun. Imam Abu Hanifah kata, kalaulah ulama yang beramal itu, ulama yang beramal dengan ilmu itu bukan wali Allah. Illam yakunil ulama'ul amiluna awliya lillah. Kalaulah ulama yang beramal itu bukan wali Allah, falaysa lillahi wali, maka tidak ada wali bagi Allah. Tak ada wali bagi Allah. Jadi bagi Imam Abu Hanifah, wali Allah ni ada orang yang berilmu dan dia beramal dengan ilmunya. Bila dia ada ilmu, dia beramal, maknanya dia beriman dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma gaya bahasa Imam Abu Hanifah lain sikit. Dia kata ulama yang beramal. Allah Ta'ala letak syarat beriman, bertakwa. Jadi ulama yang beramal maknanya dia beriman dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam akidah kita, kenabian tak boleh diusahakan. Jadi kalau ada orang usaha nak jadi Nabi, mengaku jadi Nabi, bukan jadi Rasul, itu merupakan satu perkara yang karut, satu perkara yang mustahil. Maka Syekh rahimahullah ta'ala berkata, bal dzaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Bahkan zakat itu, yakni pangkat kenabian, pangkat kerasulan itu, fadlullah, kurniaan Allah, yu'tihi, Allah Ta'ala berikan pangkat itu, kurniaan itu, liman, bagi sesiapa, yasha'u, menghendaki, jallallah, Allah Ta'ala, wahibul minat, para pemberi nikmat. Jadi Allah Ta'ala yang bagi. Jadi kenabian itu diberikan, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kadang-kadang Nabi Muhammad ini kita kata Al-Mustafa. Mustafa ni maknanya dipilih lah. Kadang-kadang kita kata Al-Mukhtar, yang dipilih juga. Sebab apa? Sebab dia pangkat Nabi, pangkat kerasulan itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bait yang ke-65, Syekh rahimahullah ta'ala menyatakan, wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyuna famil 'an syiqaqi, dan adalah sebaik-baik makhluk 'ala al-itlaq, secara mutlaknya, sebaik-baik makhluk secara mutlaknya, sebagai nabiyuna itu khabarnya, wa afdalu itu mubtada, wa afdalu sebaik-baik makhluk, segala jenis makhluk, langit, bumi, benda yang bernyawa, benda yang tak bernyawa, nyawa macam kita, tak bernyawa macam pokok, macam batu dan sebagainya, itu makhluk belaka. Di kalangan para malaikat, di kalangan manusia, di kalangan jin. Lepas tu kata wa afdalul khalqi 'ala al-itlaq, sebaik-baik makhluk, seafdal makhluk secara mutlaknya, nabiyuna adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu i'tiqad kita, sebaik-baik nabi. Berdasarkan apa? Berdasarkan nas-nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat bagaimana Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak keadaan. Antaranya diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat Allah Subhanahu wa taala.
Hatta Nabi Musa pun tak dapat benda tu. Nabi Musa tak dapat nak melihat Allah. Allah Ta'ala suruh tengok apa ni, ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tengok kepada bukit, kalau bukit itu tetap ada tempatnya, maka lagi akan engkau melihat aku. Fasawfa ni lambat lagi. Dan mengaji bahasa Arab, sawfa lambat. Kalau sa tu makna cepat lagi. Sa'azhabu, saya akan pergi. Makna tak lama, 5 minit, 10 minit lagi. Sawfa azhabu, saya akan pergi lambat lagi, barangkali 10 hari lagi. Sawfa. Sa'ankihu, saya akan nikah, tak lambat dulu, barangkali esok dah nikah. Sawfa ankihu, saya akan nikah juga, barangkali 10 tahun lagi. Sawfa. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau bukit tu tetap, Sawfa tarani, kau akan melihat aku wahai Musa. Kau akan melihat aku. Sawfa lambat lagi. Maknanya tak melihat di dunia, tapi melihat kepada akhirat nanti. Di akhirat nanti. Jadi di akhirat itu bukan Nabi Musa, semua orang beriman akan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sampai kepada Nabi Muhammad dibenarkan oleh Allah untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini antara contoh bukti bagaimana yang kita katakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seafdal makhluk, sebaik-baik makhluk. Kemudian Syekh kita menyatakan fa'il 'ani syiqaq, maka berpalinglah mil mala yamilu, mala cenderung, mala yamilu, mala mana cenderung kan, condong. Sebab tu harta tu dikatakan malun harta. Sebab harta tu kita condong, kita cenderung pada harta, jadi kita malun. Mana benda yang kita condong. Mala yamin, kita condong. Mala ilal yamin, dia sengit ke belah kanan. Ma ilal shimal, dia sengit belah kiri. Daripada mala tu sengit tu condong, jadi malun tu masdar, dia kata nama dia harta. Benda yang kita suka, kita sengit ke arah dia, kita suka kepada dia, itu dikatakan sebagai malun. Ini asal mainan perkataan bahasa tu. Jadi famil mala, maka berpalinglah an syiqaq, daripada perkelahian, perbezaan pendapat dalam masalah ini. Dalam masalah sebaik-baik makhluk ni, tak usah bertikailah. Sebab apa? Sebab jelaslah. Dan ijma' para ulama bahawa sebaik-baik makhluk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ijma' ni dia merupakan satu hujah yang kuat. Sebab itu kaedah kita dalam agama kita, ijma'uhum hujjatun qati'ah wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'ah. Ijma' para sahabat, ijma' para ulama, sepakat para sahabat, sepakat para ulama, kesepakatan mereka hujjatul qati'ah, itu hujjah yang putus, tak boleh ditinggal lagi dah. Hujjah yang putus. Jadi ijma' tu kuat. Tapi sebab tu nak dakwah ijma' tu payah. Jadi kalau ada orang mudah-mudah nak dakwah perkara ni, ijma' ulama itu cukup payah. Payah nak berlaku ijma' ni. Sebab itu bila Al-Imam Ibn Munzir dia tulis kitab Al-Ijma', dalam kitab itu dia bicara banyak ijma' ulama ni. Ulama kemudian kaji lagi, tak semua yang didakwa oleh Imam Ibn Munzir tu benar-benar ijma'. Cuma ada dakwah tu berdasarkan apa yang dia sampaikan kepada dia, tapi dalam kajian kemudian hari juga ada lagi sebenarnya ulama yang tak setuju dengan pandangan itu. Ada lagi. Barangkali Imam Ibn Munzir dia cuma sebut ijma' di kalangan ulama yang dijumpanya di kawasan sekian. Dia berada tempat mana? Di kawasan itu ulama-ulama disepakat. Tapi tempat yang jauh lagi ulama mungkin tak setuju dengan pandangannya. Sebab itu ijma' itu tidak menyeluruh. Barangkali ijma' setempat. Misalnya ijma' ahli Madinah, ijma' orang-orang Madinah, ulama-ulama Madinah, dia tak sama dengan ijma' seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam mana ijma' seluruh ulama, dia tak sama. Sebab itu pendapat ataupun amalan penduduk Madinah itu diterima oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, tapi tak diterima oleh ulama-ulama lain sebagai hujah yang kuat. Hujah juga tapi bukan hujah yang kuat. Sebab dia kata ijma' yang ketiganya. Quran nombor 1, hadis Rasulullah nombor 2, ijma' nombor 3. Ijma' para ulama seluruhnya. Ijma' ahli Madinah itu nombor barangkali nombor 5, nombor 6, kemudian tak berapa kuat sebagaimana ijma' para ulama. Jadi dalam masalah sebaik-baik makhluk ini telah berlaku ijma' para ulama, maka sebab itu dikatakan mil an syiqaq, berpalinglah daripada perbezaan pandangan dalam masalah ini. Jadi kita lihat dalam kalimah tauhid ini, kita irikan nama Nabi kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tanda warna kelebihan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mengucap Allah saja sebagai Tuhan tapi tak mau mengaku Muhammad sebagai Rasulullah, tak ada. Sebab yang Yahudi dia mengaku Allah sebagai Tuhan. Dia mengaku Allah. Dia terima Nabi Isa.
Dia terima Nabi Musa tapi dia tak mau terima Nabi Muhammad. Dia tak mau terima Nabi Muhammad. Jadi dia tak ucap dua kalimah syahadah yang sebenarnya. Tak etika. Serahlah kepada Allah SWT. Tapi dalam hukum dia, makna dia tak dikira sebagai seorang Muslim lagi. Dia cuma dikira sebagai ahli kitab. Dia tak kira sebagai Muslim. Tak, dia dikira sebagai ahli kitab. Jadi dia ada peringkat satu Muslim, mukmin. Yang kedua ahli kitab. Yang ketiga baru jadi musyrik. Jadi kita jadi musyrik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah Taala sebut tentang masalah orang kafir daripada min ahli kitab, daripada ahli kitab, dan juga daripada golongan musyrik. Jadi ahli kitab Yahudi Nasrani dia masih lagi mengaku Allah sebagai Tuhan, tapi dia tak mau menerima Nabi Muhammad. Wal musyrikin, orang kafir yang bersembah Buddha dan sebagainya, kafir musyrik semua. Baik, kemudian baik 65 Syekh kita menyatakan wal anbiya yakunahu fil fadli wa ba'dahum malaikah lil fadli. Dan para nabi itu yalunahu mengiringinya. Para nabi itu mengiringinya. Para nabi mengiringinya, mengiringi Nabi Muhammad fil fadli dalam kelebihan. Jadi yang paling mulia sekali Nabi Muhammad, lepas itu barulah para nabi. Jadi kita susun para nabi itu ulul azmi. Nabi ulul azmi itu. Daripada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Ada beza lah susun tu berapa kali Nabi ada susun Nabi Ibrahim dulu, ada susun Nabi Musa dulu. Tapi para Nabi itu ikut Nabi Muhammad. Lepas tu barulah 20 lagi Nabi tu, 20 para Rasul yang wajib tu disusunan tu kan. Tapi kaedah dia Nabi Muhammad nombor 1. Lepas itu para Rasul ulul azmi, kemudian Rasul-Rasul yang lain. Jadi dia simpulkan wal anbiya yalunahu fil fadl. Para nabi itu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kelebihan. Wa ba'dahum, dan selepas daripada para nabi, daripada mereka itu para nabi itu malaikah, para malaikat zil fadli yang mempunyai kelebihan. Barulah datang malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel dan sebagainya. Malaikat itu kemudian sikit. Jadi Nabi Rasul lebih ni lagi. Jadi Nabi ya Rasul yang ada 313. Ya Nabi pula 124 lebih kurang lah. Bukannya tepat sangat 124 agak-agak. Sebab ada hadis dhaif menyatakan bilangan Nabi 124 hadis dhaif. Jadi bila ada hadis dhaif itu kita terima lah. Jadi dikatakan bilangan Nabi mencapai bilangan 124,000. Jadi para Nabi itu mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalian barulah datang selepas itu malaikah lil fadli. Malaikat-malaikat yang mempunyai kemuliaan. Tapi ada ulama yang bezakan lagi. Wa hadza wa qaum fassalu il faddalu. Dan ini wa qaum setengah kaum, setengah golongan ulama fassalu, mereka detailkan. Fassalu, mereka detailkan il faddalu, ketika mana mereka melebihkan seseorang. Jadi dia kaji lagi di antara nabi pula, barangkali nabi mana dulu selepas Nabi Muhammad, nabi mana? Ulul azmi itu 4 orang tu, siapa yang pertama dulu? Kaji lagi. Kemudian daripada 20 orang tu pula, selepas ulul azmi yang 5 tu, 20 orang tu siapa dulu? Siapa dulu kaji siapa dulu? Ini kita tak ingat lah siapa dia dulu kan. Jadi ada ulama dia detailkan lebih panjang lagi, sekian. Kemudian di kalangan malaikat siapa pula? Malaikat Jibril dulu, malaikat Israel ke apa kan, detailkan sekian. Jadi benda ni taklah merosakkan akidah kita. Tanya tak tahu siapakah malaikat yang paling mulia, kita tak tahu jawab. Tak ada masalah, boleh sebenarnya. Cuma kita nak tahu i'tiqad ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah nabi yang paling baik, itulah nabi yang paling afdal sekalian. Wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu, dan sebahagian mereka itu dengan sebahagiannya lebih kurang di antara satu sama. Jadi yang penting sekali ialah kita pegang kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam juzuk yang ketiga, juzuk tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. Sebahagian itu rasul, sebahagian rasul itu faddalna ba'dahum ala, kami lebihkan sebahagian mereka di atas sebahagian mereka. Allah Taala sebut itu ya. Minhum man kallama Allah, sebahagian mereka itu yang Allah cakap dengan Allah. Allah Taala cakap wa rafa'a ba'dahum darajat, Allah Taala angkat
para rasul tu darjat-darjat. Jadi Allah Ta'ala semua sebut masalah sebenarnya. Ada lebih kurang di antara kelebihan para nabi, di antara kelebihan para rasul. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak detailkan. Jadi masalah detail itu masalah ijtihad di kalangan ulama. Masalah ijtihad di kalangan ulama. Jadi kalau kita tak setuju dengan ijtihad ulama, tak ada masalah. Tak ada masalah. Katalah kita kata di antara nabi ulul azmi, kita kata Nabi Isa paling afdal sekali, bukan Nabi Ibrahim. Ada ulama yang kata Nabi Ibrahim, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab itu ijtihad di kalangan ulama. Ijtihad di kalangan ulama. Teman-teman, yang penting ada lebih kurang di antara tu. Cuma yang paling afdal sekali ialah Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ada perbezaan khilaf di kalangan para ulama. Jadi dalam akidah ni dia kena pegang pada benda yang sepakat. Yang disepakati itulah akidah. Sebab itu kita ada usul akidah. Usul akidah yang tak boleh fikir lagi lah. Usul akidah. Dia ada benda furuk akidah. Masuk dalam akidah tapi dia panggil benda furuk. Benda cabang-cabang dalam akidah. Jadi benda cabang dalam akidah ni yang banyak ni. Yang mana bila benda cabang dalam akidah ni dia diperbesarkan seolah-olah benda tu jadi usul akidah. Jadi usul akidah tu jadi masalah keliru. Sebab bila benda tu furuk akidah, ulama berbeza pandangan masalah ni apa hukumnya, masalah ni apa hukumnya. Ulama beza pandangan. Tapi bila masalah furuk tu, cabang akidah tu kita angkat menjadi usul akidah, maka kita akan mengkafirkan orang yang tak ikut pahaman kita, tak ikut aliran kita. Sedangkan benda tu bukan usul akidah. Apa contohnya? Benda furuk akidah. Misalnya mati. Ini ada ulama buat tesis PhD. Dia buat tesis PhD, dia kata kenapa perbezaan di antara dan orang yang ikut sunnah dengan tak ikut sunnah dalam masalah akidah ni. Dia buat kes contoh orang mati kena bunuh. Orang mati kena bunuh, adakah mati itu kerana ajal ataupun kerana kena bunuh? Mati kena bunuh. Kan? Orang tembak kawan kita mati. Jadi kita pun bahas, dia ni mati pasal ajal dah sampai kan, mati kena tembak kan? Mati lah jawab lah. Kalau dia orang tak tembak, dia tak mati bah. Ya. Tapi Allah Ta'ala kata kalau ajal dah sampai mati. Kan? Ajal dah sampai mati. Tapi kalau tak tembak, dia tak mati bah. Jadi mana kita nak tahu hakikat sebenar? Yang itu masuk dalam bab akidah juga. Tapi bab furuk akidah, cabang-cabang akidahnya tak kira lah. Tapi yang penting dah akidah ni mesti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu akidah kita. Tiap-tiap yang menjawab pasti mati. Makhluk mesti mati. Itu akidah dah. Konsep itu. Sama ada dia mati kerana ajal dah sampai ke, mati kena tembak ke apa ke, wallahu alam. Ulama ni kata macam ni, ulama ni kata macam ni, kita hikayat. Qila wa qalu, dikatakan begini, dikatakan begitu. Cakap tu je. Tak perlu kita nak berbesarkan. Jadi sampai nak tuduh orang tak ikut, kita kata dia mati kerana ajal. Orang tembak ke tak tembak ke, dia akan tetap mati lah. Tak apa lah, ikutlah pahaman. Tapi orang kata mati dengan sebab tembak, tak apa, ikutlah. Yang penting dia tu mati lah. Kan? Kita lupa apa, tak hidup lah, kawan tu mati lah. Jadi kita nak balik kepada usul. Bukan bincang masalah furuk, bincang juga. Tapi jangan sampai kita claim, jangan sampai kita nak mengkafirkan orang, nak membid'ahkan orang dan sebagainya. Jadi dia bezakan di antara sebahagian para nabi, di antara sebahagian para rasul itu. Baik itu adalah masalah sahabat. Sahabat mana yang paling baik? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Kemudian nak susun lagi sahabat-sahabat sekian-sekian. Kita akan bicarakan tentang masalah sahabat pula. Tapi ini sebut tentang masalah para nabi sahaja. Kemudian Syekh kita menyatakan pada bait yang ke-68, bil mu'jizati uyidu takarruman wa isbatul bari li kullin hatma. Wa bil mu'jizat dengan mu'jizat uyidu, mereka para rasul itu. Mereka para rasul dikuatkan takarruma sebagai penghormatan, sebagai pemuliaan. Jadi para rasul diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa perkara. Yang perkara ini perkara yang mencarikan adat, disebut sebagai mukjizat. Al-amrul khariqul 'adah. Perkara yang mencari bagi adat. Maknanya adat tak boleh terima. Adat tak boleh terima, tapi akal boleh terima. Akal boleh terima. Sebab itu apa? Sebab agama kita dia tak bertentangan dengan akal.
Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala banyak sebut la'allakum ta'qilun, la'allakum ta'qilun, la'allakum ya'qilun, supaya kamu berakal, fikir, liqaumin, liulil albab, bagi orang yang mempunyai akal. Jadi agama kita dia tak bertentangan dengan akal. Tidak, mukjizat pun tidak bertentangan dengan akal. Bila kita baca ta'rif mukjizat, dia al-amrul khariqu lil 'adah, perkara yang mencari bagi adatnya. Adat tak boleh terima, tapi akal boleh terima lagi. Bila kita fikir dalam adat, boleh terima perkara itu. Itu konsep dia. Perkara yang mencari bagi adat saja. Jadi mukjizat ni perkara yang mencari bagi adat yang dikurniakan kepada para rasul. Kalau dia berlaku kepada orang soleh, maka itu dikatakan sebagai karamah ataupun keramat. Karamah makna karam ni kemuliaan, makna kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca cerita para ulama itu banyak keramat. Misalnya ada Tok Syafi'i Losong, Terengganu Losong. Dia orang tengah mengajar tu orang bagi tahu ada orang jatuh laut. Bagi tahu dia tengah mengajar. Tiba-tiba orang tengok tangan dia basah. Orang pergi tengok film tu, budak tu orang tarik naik keluar. Ada orang tarik budak tu budak dalam air. Anak murid tengok tangan dia basah. Tadi tengah mengajar tangan dia basah. Tangan dia ditarik masuk dalam tu. Cerita kata Allah Alam, kan? Itu karamah Allah Ta'ala nak bagi kepada seseorang, kan? Ada Haji Said Merogoi, bukan Merogol, Merogoi. Haji Said Merogoi dia naik basikal, naik gerek, naik basikal. Bila naik basikal, hujan nak turun. Bila hujan nak turun, ada orang ada kereta lori ni. Pagilah tu Haji, marilah naik kereta ni, lori ni angkat masuk basikal lori tu, naik cepat sikit tak kena hujan. Tak apa lah, dia kata tak apalah, jalan dulu, dia nak kayu basikal juga. Kawan dia dah Haji Said dia tak mau, dia pun turun pecut kereta dia nak pergi balik ke tempat lah. Sama-sama lah balik kampung kan. Jadi kawan dia pecut kereta sampai ke depan, Haji Said dulu kayu basikal slow sampai ke depan. Jadi sama-sama gerak, kan? Tak mau tumpang naik. Haji Said tu sampai sana, tak berhenti mana dah kawan kita, tak sampai sana kayu basikal. Haji Said Merogoi, kan? Ada orang cerita kata orang ulama tu tak sembahyang Jumaat. Bila tak sembahyang Jumaat, orang marah. Tu imam kampung ni marah pasal tak pergi sembahyang Jumaat. Jadi orang nak test tengok kata wara ahli ibadah, tapi pasal tak sembahyang Jumaat. Orang pun pergi test dia sembahyang Jumaat. Pergi kurang pukul 12 tengah hari Jumaat. Pergi sembang sampai pukul 1. Pukul 1 orang tanya dia, "Tu Haji nak sembahyang mana ni?" Jumaat. Dia kata nak sembahyang Masjid Zahir. Kalau start dah, kan? Tak apa. Pukul 1 Zuhur 1.30 orang pun ajak dia pergi sekali dengan dia, pergi dengan dia orang ni, kan? Dia kata tak apalah, pergilah dulu pasal dia nak mandi apa semua, kan? Tapi dia ni kereta tak ada. Tu Haji ni kereta tak ada. Jadi orang ni naik 4 orang 5 orang perkas kereta pergi Masjid Zahir. Sampai Masjid Zahir 1.30, tengok-tengok dia duduk sembahyang sunat dah. Dia orang turun dulu, dia nak pergi mandi dulu. Haji ni pergi mandi dulu. Kereta tak ada. Dia orang naik kereta pergi Masjid Zahir lebih kurang 20 minit ke arah 20 minit 3 minit sampai tengok dia sembahyang saya. Jadi dia tak sembahyang Jumaat di tempat dia. Dia tak boleh lah kamu tempat ni kena tangkap tak pergi sembahyang Jumaat. Kan buat guna hujah pula. Letih berada telefon nak jawab tu, kan. Kan? Saya tak sembahyang, nampak je tak sembahyang Jumaat, tapi sebenarnya sembahyang Jumaat, bayar atas tempat lah. Susah lah. Tak sampai mampu pun, kan. Jadi kita ikut Zahir, kan? Baik. Jadi para nabi ini, para rasul ini diberi kemuliaan dengan mukjizat. Wa isbatul bari li kulli hatman, dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu ismatul bari, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala itu li kulli, bagi tiap-tiap para nabi, para rasul itu hitmah, mana hatman, wajiblah, satu perkara yang wajib. Jadi maksum tu, kita kata maksum tu. Maksum dengan kata tidak melakukan dosa, terpelihara daripada melakukan dosa walaupun ada keinginan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksum.
Para nabi itu maksum lah. Jadi kita tak kata maksum, tapi kita boleh kata mahfuz. Kalau wali Allah kita kata mahfuz, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nabi kita maksum. Tapi nabi juga ada sebut wal ma'sum man 'asama Allah. Orang yang maksum ni adalah orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dia, wal ma'sum man 'asama Allah. Orang yang maksum ni adalah orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksum dalam istilah ni ialah para nabi, para rasul, mereka tidak melakukan maksiat, mereka tidak melakukan dosa, walaupun mereka itu boleh ataupun ada kemampuan, keinginan untuk melakukan maksiat dan juga dosa itu. Ini kelebihan yang ada kepada para nabi dan juga yang pada para rasul itu. Wallahu a'lam. Kita dekat dulu, kita buka soalan dulu. Wa khussa khairul khalqi. Allahumma salli ala sayyidina. La ilaha illallah Muhammadur soalan pelik ni. Apa beza, nak jawabnya? Apa beza kudrat Allah Ta'ala pada sifat dan kudrat Allah Ta'ala pada zat? Kudrat Allah pada sifat dan kudrat Allah pada zat. Jadi kudrat Allah Ta'ala tu dia diri pada zat lah. Kita tak kata dia kudrat ni satu sifat. Sifat dia kudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sifat. Allah Ta'ala ni berkuasa di atas sesuatu. Itu sifat lah. Sifat. Tapi sifat tu bukan terasing daripada zat. Sifat tu ada kepada zat. Sebab tu kita tak kata sifat Allah Ta'ala berhajat kepada zat. Tapi kita kata sifat Allah Ta'ala berdiri pada zat. Sebab kalau kita kata sifat Allah Ta'ala berhajat kepada zat, dia ada dua benda yang berasingan. Satu zat Allah Ta'ala, satu sifat lain pula. Jadi zat dengan sifat tu sama sebenarnya, dia bergabung. Sifat dengan zat Allah. Jadi Allah Ta'ala kuasa, kudrat. Kudrat dengan zat Allah Ta'ala, cuma kita nak sebut itu sebagai sifat je lah. Sebagai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita tak boleh detail zat Allah Ta'ala. Tak boleh detail. Sebab itu kaedah kita dalam bab Allah Ta'ala, al-ajzu 'anil idraki idrak. Bila kita lemah daripada mendetailkan tentang Allah, maka itu dikira sampai dah faham itu. Kalau boleh tanya ustaz tu, dia boleh cerita Allah Ta'ala ni zat dia satu kan, macam Tromen zat dia gini boleh cerita satu itu ngawal itu. Tapi kalau tanya zat Allah Ta'ala, tak boleh cerita tentang Allah Ta'ala, tak boleh cerita melainkan sekadar yang ada dalam Quran, sekadar yang ada dalam hadis. Mana itu betul lah. Lebih daripada tak boleh cerita tu, mana betul tu. Tapi kalau dia boleh detail lagi, yang tak ada dalam Quran, yang tak ada dalam hadis tu, dia boleh detailkan tentang Allah Ta'ala, tentang zat Allah Ta'ala, kan. Aku mana mengawal tadi. Sebab itu kaedah dia al-ajzu 'anil idraki idrak. Bila lemah daripada idrak, nak mencapai, nak menceritakan sesuatu itu dikatakan idrak, telah mencapai sebenarnya. Jadi kudrat Allah Ta'ala itu sifat, dan kudrat itu adalah kudrat zat. Kudrat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita katakan sifat Allah Ta'ala itu qa'imatun, berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wallahu a'lam. Dah lagi ke? Ya. Siapa macam kan puasa-puasa ni, kalau apa kita macam bedok kan, tepuk-tepuk dah apa, habuk-habuk dah bedok kan. Kalau kita macam sedut masuk dalam hidung batal puasa. Lepas tu dengan apa, mandi wajib ni tak batal puasa kan. Lepas kalau macam hidung macam mana, dia macam mana? Dia kena bawa masuk dalam hidung tak apa, macam ni ke? Bawa masuk apa tu? Ayat. Lepas tu dengan apa, cakap masa mandi wajib, dia macam mana? Kena batal apa? Dia kira macam makruh macam mana? Dia bercakap tak? Contoh kalau orang kita duduk mandi kan,
Kawan panggil Ada kawan. orang tulis rendah. Ada orang panggil rendah. Baik. Yang pertama tadi apa? Yang pertama bedak. Bedak. Kalau kita ikut kaedah asal dalam kitab lama ialah masuk sesuatu ke dalam rongga yang terbuka itu dikira membatalkan puasa. Masuk sesuatu dalam rongga yang terbuka itu dikatakan membatalkan puasa. Sesuatu itu dia tak kira apa, dia kira batu, kira sesuatu. Apa saja dikira sebagai sesuatu. Tapi dalam tafsiran moden hari ini dia kira sesuatu itu ialah sesuatu yang menyenangkan. Dalam tafsiran ulama moden hari ini dia kira sesuatu yang menyenangkan. Sebab itu asal perkara yang membatalkan puasa ini dia ada 3 aja. 3 4 tak banyak. Kita makan minum itulah yang paling asal tu. Sebab itu puasa itu ialah menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi perkara batal puasa asalnya tak banyak. Tetapi bila ulama-ulama kemudian bincang lagi, mereka menghinggakan perkara yang membatalkan puasa itu sampai 50 lebih. Sampai 50 lebih yang membatalkan puasa. Itu masuklah benda-benda ni yang halu-halu yang kecil-kecil ni. Sampai kata korek telinga tak boleh, sampai kita masuk dalam hidung pun tak boleh, sebab tu dikira sebagai batal puasa. Jadi kalau korek telinga itu batal puasa, sebahagian ulama kata batal, kan? Jadi dia kira sampai 50 lebih. Tetapi pandangan moden hari ini sebahagian ulama berdasarkan bahawa Islam itu mudah sebenarnya, dan perkara yang nak membatalkan puasa itu ialah perkara yang membawa kepada kenyangnya makanan kita tu. Maka benda yang masuk sesuatu itu ialah benda yang boleh mengenyangkan. Oleh kerana itu bila kita buat proses perubatan, kita masuk alat endoskop, masuk dalam perut. Dia bukan makanan, dia tak kenyangkan. Dia masuk tu, kita tarik keluar, tak dikira sebagai membatalkan puasa. Ini pandangan moden hari ni. Dikira pandangan moden ni. Tapi kalau dalam asal kitab lama, maknanya masuk sesuatu dalam rongga itu, bukan masuk ke mulut, dia kira batal. Ini pandangan moden hari ni, dia kira tak batal. Ijtihad di kalangan para ulama, ya. Jadi masuk benda sesuatu barangkali berdasarkan takrifan kitab lama, maknanya batal puasa. Tetapi berdasarkan kajian moden hari ini, ijtihad ulama moden hari ini, benda itu tidak mengenyangkan, maka benda itu tidak membatalkan, tidak bukan kita tersedut pula, bukan kita saja tersedut pula. Makanan pun kalau kita termakan kenyang, tidak membatalkan puasa. Tak batal puasa, makan macam mana pula? Kan? Makan macam mana pula? Pagi esok lupa, esok hari Selasa lupa kata dah makanan banyak malam ni, dah bawa beli semua kan. Esok balik belah masih lapak ni buat. Tengok atas meja tu ada buah makan semua habis. Kawan balik pak, tak puasa. Bulan puasa. Baru teringat, tak apa, tak ada masalah. Sebab apabila terlupa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi, pasal mandi wajib. Dia macam mana masuk air hidung. dia masuk air tu jangan sampai masuk dalam lah. Jangan sampai masuk dalam. Setakat masuk dalam luar. Macam kita sedut dalam minggu lah, masuk dalam. Dan bila masuk dalam tu, tu air tu dia menyangkan, menghilangkan dahaga tu. Itu batal lah. Kita sedut masuk kadar dalam kita apa lagi. Kemudian korek tak apa sebenarnya, tidak ada masalah. Ini pandangan majoriti ulama moden ini, tidak ada masalah. Kita nak korek hidung kita, dan hidung kita tergantung tu, tak boleh tarik kan. Jalan dalam kelas, hidung penuh, gantung kat luar ni kan. Pasal buat tadi ni bantai puasa kan. Tarik bantai puasa lah kan. Tak boleh susah tu. Jadi benda tu sangat mudah tarik je lah. Masuk sikit pun tak apa lah kan. Jadi Islam tu sangat mudah sebenarnya, mudah. Jadi kalau korek tu, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak lebih berhati-hati, kita tak payah korek siap. Sebab ada ulama kata batal, ada ulama kata tak batal. Senang kalau kita korek malam. Itu supaya jalan selamat. Kerana apa? Al-khuruju minal khilaf mustahab. Kita keluar daripada perbezaan ulama itu sangat-sangat digalakkan. Ada ulama kata batal, ada ulama kata tak batal. Jalan keluarnya, ambil jalan itu. Jangan korek siap, korek malam. Saya salah. Okay. Yang Zuri Cakap pasal mandi wajib. Cakap pasal mandi wajib tidak ada masalah. Sambil sembang-sembang sebelah dulu, boleh sebelah tu lah mandi tu kan. Mandi wajib ni berapa hari dah bulan Ramadan ni? Aku tiap-tiap malam mandi wajib ni. Pagi mandi wajib kan. Bulan Ramadan ni dia nafsu makin kuat macam mana kan. Makin kuat puasa makin kuat. Tiap hari mandi wajib. 7 besok 18 hari, 14 kali mandi wajib.
Tak apa, tak ada masalah. Tengah sembang. Aku pula 36 kali dah. Sehari 2 kali. Kau puasa sekali, sahur sekali. Tak ada masalah, sembang. Puasa tak batal. Puasa tak batal. Puasa pula. Puasa batal lah kalau mandi wajib itu tak batal. Tidak ada masalah. Dia macam semayang yang dia cakap. Awak boleh cakap, sembang-sembang. Yang lain semua boleh cakap. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz, saya tanya macam kalau ni cara nak mengatasi atau memperbaiki kalau seseorang tu kan dia dah jaga solat, puasa semua dah jaga, tapi pandangan dia masih tak dapat nak jaga. Kadang-kadang dia masih dia suka tengok perempuan. Baik, dia masih melihat perempuan dan sebagainya. Tengok juga, pandangan tengok itu tidak ada masalah sebenarnya. Jadi Islam itu bukan malah kita tak boleh tengok langsung. Boleh tengok, boleh tengok, tidak ada masalah. Cuma bila tengok tu sampai kepada pandangan yang nafsu syahwat, yang tu yang diminta kita menundukkan pandangan. Yang kita boleh kaji dalam surah An-Nur, surah An-Nur yang menyebut tentang qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman agar mereka menundukkan daripada pandangan min absarihim, sebahagian daripada pandangan mereka. Jadi bukan menundukkan pandangan. Allah Ta'ala dah kata fa yaghuddu absarahum, menundukkan pandangan, tapi menundukkan min, daripada sebahagian pandangan mereka. Ada pandangan yang dibenarkan, ada pandangan yang tidak dibenarkan. Jadi perempuan punya itu juga yaghudduna min absarihinna, menundukkan daripada sebahagian pandangan mereka. Jadi ada pandangan yang dibenarkan, ada pandangan yang tak dibenarkan. Jadi dalam keadaan biasa, itu tengok biasa apa tidak ada masalah, boleh. Jadi bila pandangan itu pandangan yang melihat kepada aurat, melihat kepada dengan nafsu syahwat, maka ketika itu kita diminta untuk menundukkan pandangan. Itu keadaannya. Bukan mana tak boleh ni langsung jalan duduk, tak boleh tengok kiri kanan dah. Kan? Jalan tengok macam biasa. Berkenal semua. Tidak ada masalah, boleh kenal. Kita kenal ni siapa dia, ni anak siapa, ni anak siapa, ni anak siapa. Ni lecturer ni anak dia berapa orang. Kenal, tidak ada masalah. Boleh. Dan bila sebab itu kita lihat orang dulu masyarakat itu tidak ada masalah. Masyarakat dulu dia bersembang macam biasa, kenal, jumpa kat pasar, boleh assalamualaikum, sembang, anak sihat ke apa ke, orang rumah macam mana, dia kenal, tidak ada masalah. Cuma bila pandangan nafsu syahwat, ketika itu pandangan itu nak ditundukkan. Ya. Jadi ya, dia jaga solat alhamdulillah baik, bagus. Dia jaga puasa baik, dia jaga tadarus Quran baik. Cuma ada maksiat di sebelah itu, kita kena perbaiki lagi lah. Sebagaimana yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia tengok seorang perempuan, dia masuk dalam kedai, tengok seorang perempuan, dia kenal dengan perempuan tu, naik ke syahwat, dia pergi peluk perempuan tu, dia cium perempuan tu. Sahabat dia. Tiba-tiba dia tersedar bahawa perbuatan itu salah. Maka dia keluar daripada melepaskan perempuan itu, dia pergi ke masjid, azan berkumandang, dia ambil wuduk, dia sembahyang kat situ. Bila dia sembahyang kat situ, dia jumpa dengan Rasulullah, dia ceritakan kata dia ada buat maksiat tadi, dia peluk perempuan, dia cium perempuan tu. Maka Rasulullah tanya, kamu dah ambil wuduk tadi? Dah. Kamu dah sembahyang? Dah. Maka Rasulullah menyatakan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Kebaikan sembahyang dan sebagainya. Cuma kita bimbang orang baca hadis ini salah, sambil duduk pegang tangan, azan asar berkumandang, jom kita sembahyang dulu. Dosa-dosa kita dinding habis juga. Lepas sembahyang asar, dia pula lagi pergi sembahyang lagi pula. Bimbang itu ya. Bimbang itu kan. Takut salah faham pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian kita tak boleh berkeinginan untuk menjadi nabi. Bagaimana pula dengan berkeinginan menjadi waliyah? Boleh kita berkeinginan, bercita-cita nak jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Sebab wali Allah ni adalah orang soleh. Wali Allah adalah orang soleh. Jadi kita memang diminta untuk menjadi orang soleh, bukan menjadi orang toleh. Orang soleh ni orang baik, orang toleh ni orang tak baik. Jadi sebab itu patutnya kita tak kata mak soleh, kita kata mak toleh. Mak soleh tu baik, mak tu lah Muhammad. Mak tu dah Muhammad, mak. Soleh tu baik, mak soleh. Soleh ni baik.
toleh ni tak baik, jahat. Kan tengok orang tak beriman tu mak toleh tu mak jahat. Patutnya toleh jahat. Jadi kita nak jadi orang soleh itu memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak jadi wali Allah. Jadi Allah ni mana syarat dia ni? Apa dia? Beriman, beramal soleh. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ini beriman, mereka ini bertakwa kepada Allah. Jadi kita nak ambil syarat tu. Jadi nak jadi wali Allah, silakan. Berusaha untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadi nabi tak boleh. Karena kaedah dia adalah walam takun nubuwah muktasabah. Tidaklah kenabian itu diusahakan. Jadi tak boleh usaha. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah khatamun nabiyyin, penutup segala nabi, habislah nabi. Sebab itu ajaran yang tak betulnya misalnya ajaran Qadiani. Ajaran Qadiani itu tak betul. Sebab apa? Sebab Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad tu dia ada banyak versi cerita dia. Mirza Ghulam Ahmad ni. Mula-mula dia guru agama mula-mula. Kemudian bila dia pengikut dia ta'assub kepada dia. Ini masalah kita ta'assub kepada seorang guru ni akan jadi masalah macam tu. Bila Mirza Ghulam Ahmad ni dia mengajar agama, mengajar dia ada pengikut dia ta'assub, fanatik kepada dia, mengagung-agungkan dia, memuliakan dia, maka naik darjat dia daripada guru agama kepada mujaddid. Anak murid dia declare dia sebagai mujaddid, dia pun declare sebagai mujaddid, pembaharu agama. Karena dia ada anak murid yang ta'assub kepada dia. Bila dia pembaharu agama, lepas beberapa tahun dia naik pula maqam dia jadi Imam Mahdi. Dalam masa 5 tahun dia declare diri dia sebagai Imam Mahdi. Pengikut dia masih ada lagi, anak murid yang fanatik kepada dia. Lepas ada pengikut anak murid yang sokong dia, walaupun dia bukan Imam Mahdi, dia naik maqam dia pula, dia menjadi Nabi Isa. Daripada lebih kurang dalam masa 6 tahun 7 tahun, daripada guru agama kepada mujaddid, kepada Imam Mahdi, kepada Nabi Isa. Dalam 6 tahun 7 tahunnya. Sebab apa? Sebab masalah anak murid ta'assub. Sampai hari ni masih ada berapa puluh juta pengikut Qadiani ni. Kalau tempat kita di Kampung Nahoda lah, belakang Batu Kek tu, Batu Kek depan tu, sebuah patung belakang tu, dia ada Nabi baru mati dah, Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad. Jadi dia tafsirkan ayat khatam nabiyyin, penutup. Khatam tu dia tak tafsir sebagai penutup. Kalau kamu buka kamus pun kamu akan jumpa khatam bukan makna penutup. Kamu akan jumpa khatam tu makna cincin. Khatamun nabiyyin, Muhammad tu adalah cincin para nabi, bukan penutup para nabi. Khatam makna cincin. Bukan kamus tarik khatam makna cincin. Makna penutup mana? Makna cincin mana? Jadi dia ambil makna tafsir cincin. Jadi Muhammad bukan penutup, mana ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad. Jadi kalau Mirza Ghulam Ahmad itu jadi nabi, tak ada masalah. Sebab itu bila kita nak tafsirkan ayat Quran, nak tafsirkan hadis itu, kena lihat apa ulama-ulama kata dan bagaimana kesepakatan para ulama. Jadi para ulama nak tafsirkan ayat ini, mana khatam ni, mana penutup, bukan mana cincin. Penutup, cincin pun boleh juga. Muhammad ni paling elok sekali sebagaimana cincin sebagai perhiasan. Tapi ayat ini juga mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penutup para nabi, habislah nabi, tidak ada. Jadi bagaimana masalah dia? Masalah Mirza Ghulam Ahmad ada pengikut yang ta'assub, yang tak mau dah mengaji dengan orang lain, tak mau guru dengan orang lain dah, pegang pada dia. Sampai berlaku seorang ulama, Syekh Anwar Kashmiri, ajak berdebat. Syekh Anwar Kashmiri, Anwar Kashmiri ini seorang ulama hadis di India. Dia ada syarah Sahih Bukhari, Faidul Bari, syarah Sahih Bukhari. Dia ulama India. Ulama India ni, belah-belah India ni, dia memang hebat dalam bidang hadis. Sebahagian besarnya bidang hadis. Ajak berdebat. Bila ajak berdebat, tak boleh lawan. Kehebatan Syekh Anwar Kashmiri ni, dia pergi ke otak dia, orang kata misi putus ni. Dia pergi ke Jerman, dia baca satu kitab, nak pinjam kitab tu, orang tak bagi pinjam. Orang tak bagi pinjam. Sebab ini manuskrip yang asal, yang tak boleh dibawa keluar lah. Maka dia pun duduk dalam perpustakaan tu, dia baca, balik ke India, dia tulis balik kitab. Dia tulis kitab tu, dia hantar ke perpustakaan tu, suruh semak balik apa yang tertinggal. Orang semak balik, orang kata dia tertinggal titik, beberapa titik je tertinggal. Dia tulis balik, mesin dia tu macam pusing. Itu Syekh Anwar Kashmiri.
Syekh Anwar Kashmir, ulama India. Jadi dia zaman Qadiani, dia ajak berdebat. Qadiani ajak berdebat dalam bahasa Arab. Dia kata tak apa, berdebat dalam bahasa Arab tak apa. Ajak berdebat dalam bahasa Urdu. Syekh Anwar kata tak apa, ajak berdebat dalam bahasa Urdu tak apa. Qadiani ajak berdebat cara syair, main syair je. Yang kita pantul lah. Okey, tak apa, tak masalah. Pantul tu lah. Akhirnya Qadiani tak mau. Al-Mizau tak mau. Bahasa Arab tak mau, bahasa Urdu pun tak mau, bahasa Bali syair pun tak mau. Kemudian Mirza Ullah kata, siapa lawan dia akan mati dulu. Siapa lawan dia akan mati dulu. Orang yang lawan Mirza Ullah. Tak lama kemudian Mirza Ullah akan mati dulu. Syekh Anwar Kashmiri masih hidup. Lama hidup kan. Tak sama keadaan. Jadi ini masalah kenabian ni, masalah usaha jadi Nabi itu tak boleh diusahakan. Nak jadi wali itu boleh kita cita-cita, tapi bila jadi wali itu janganlah kita nak cari anak murid pula supaya ta'assub dari kita. Dan jadi wali itu naik pula jadi wali mursyid. Ada orang pikul lagi wali mursyid, naik pula maqam jadi mujaddid, tu jadi Imam Mahdi ataupun pendukung Imam Mahdi. Nak jadi Imam Mahdi payah tak, saya lah akan bawa Imam Mahdi. Saya akan isytiharkan siapa akan jadi Imam Mahdi. Ini masalah. Tuan-tuan akan bagi duit pada saya, sokong, support kita sebagai tentera Imam Mahdi. Nanti pun jadi masalah juga. Sebab itu masalah dia adalah masalah kita mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu, mesti luaskan kefahaman dari sudut ilmu kita itu. Wallahu a'lam. Ada lagi kan? Ada lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, apa hukumnya kalau solat tarawih selepas solat maghrib? Tak sah lah. Kecuali kalau kita buat jamak takhir. Kecuali kalau kita buat jamak takhir. Maknanya buat jamak takhir solat maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Jadi kita sembahyang isyak dulu, lepas sembahyang isyak kita sembahyang maghrib, lepas tu kita buat tarawih. Tak apa? Tarawih dekat maghrib. Yang tu boleh. Yang tu boleh. Tadi tanya tadi nak buat ni tak ada. Nak buat tarawih tadi tak ada jawab masa tu. Kita berusaha dengan kuah ya, walaupun dia tak ada jawab kesembilan tarawih sekarang. Saya tak boleh dia dekat isyak. Adakah dalil yang benar atau menghalang salat tarawih waktu maghrib? Wallahu a'lam. Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah selepas daripada waktu isyak. Satu amalan Rasulullah, dia amalan sahabat lepas waktu isyak. Tak pernah diriwayatkan sahabat-sahabat buat lepas sembahyang maghrib. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masih setakat ini kita tahu lah di Mekah lepas isyak, di Mesir lepas isyak, di Syria lepas isyak, di mana-mana pun buat lepas daripada isyak. Jadi kita nampak tu pelbagaian masa itu merupakan merujuk kepada solat tarawih lepas daripada sembahyang maghrib isyak. Kalau kita jamak takdim pun tak apa. Kita buat maghrib lepas maghrib, lepas sembahyang maghrib kita buat solat isyak, jamak takdim. Lepas nak sembahyang tarawih tu tak apa. Katalah 7.30 isyak, 7.30 maghrib, kita pun sembahyang maghrib 7.40, 7.45 sembahyang isyak, terus buat tarawih tak apa. Sebab kita dah sembahyang isyak. Walaupun waktu isyak sebenarnya belum masuk lagi, tapi dah masuk pergi kita. Bolehlah kita nak buat tarawih waktu tu. Jadi mesti sembahyang isyak. Itu amalan tunjukkan sebagai tuan kaedah dia. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la witrani fi lailah, tidak ada dua witir pada satu malam. Tidak ada dua witir pada satu malam. Jadi tak perlu lagi kita witir lah. Tak perlu lagi kita witir. Kaedah dia betul. Jadi boleh witir, lepas tarawih tadi boleh witir, tak boleh witir pun tak apa. Nak witir pun tak apa. Kalau lepas tarawih tadi tak witir, mana pagi esok kita boleh witir lagi. Sembahyang tahajud apa semua tu witir lah. Last kali. Kalau dah witir dah lepas tarawih tadi, esok bangun tahajud je lah, tak perlu kita nak witir lagi lah. Sebab tidak ada dua witir, berdasarkan hadis Rasul tidak ada dua witir pada satu malam. Itu konsep dia.
Tadi semayang tadi Ustaz semayang di Saint David Convention Center. Ada semayang dengan VIP itu Datuk Tan Sri itu. Semayang kita tak buat dia tu. Tak buat dia dah. Tan Sri Noh ikut pun ada di makam proposal dia. Tak buat witir. Buat tarawih jalan belakang 9.30 habis. 9.30 habis tak buat witir. So ada tu sebab tak bagus juga Ustaz tak buat witir. Orang kata kita rajin semayang sunat bagi so. Kalau buat sunat witir saya ada. Orang kata tak buat apa dah kali bagi so buat zuhur je. Kan? Tak boleh kan tu tak salah. Buat apa tak buat apa. Tapi saya malam ni saya tak buat tu. Okeylah apa saya buat. Jadi tidak ada dua witir. Itu terserah orang kita lah nak buat tarawih saja kan. Nak buat sekali kau witir kan. Okey itu bulan Ramadan. Kalau bulan tak Ramadan kita nak buat witir pun baik juga. Pukul 11 nak lena ambil wudu, sembahyang witir 1 rakaat, 3 rakaat tu lena. Boleh? Pagi esok kalau boleh bangun tahajud, baguslah. Tapi kamu payahlah. Saya kamu tak boleh tahajud. Pukul 2, pukul 3 duk bising lagi. Baru nak meriah. Baru nak meriah. Kan? Dekat subuh tu, setengah 4, setengah 5 tu setengah pukul 8 tu bombang kat mandi. Gelap ke 8. Waktu mana tahajud tu tau? Tahajud tak ada. Itu yang 8 tu pun. Kalau kamu boleh buat lain relax sikit pada orang, pukul 11 ambil lena, 11.30 pukul 12 lena. Pukul 5 bangun. Orang tak ada dalam bilik air pun tak ada. Orang boleh basuh baju, boleh semayang tahajud, boleh baca buku elok. Tenang elok. Masing-masing ada meja semua kan dalam lampu ni macam di lena 4 pagi. Memang dalam syair dia kata kalau kita nak berjaya ni kena berjaga malam. Memang dalam syair dia kata kena jaga tu kan. Tapi syair tu tak boleh faham zahir macam tu. Jaga malam tu maksud macam mana? Dia tak boleh jaga malam pagi 4 pagi, pukul 5 pagi pun nak lena. Begitu juga dalam syair dia kata kalau nak Imam Syafi'i kata kalau nak berjaya ni syarat ngaji ni kena panjang masa. Panjang masa. Tapi jangan panjang masa tu sampai 20 repeat satu paper 2 kali. Aku ni nak ambil pertua Imam Syafi'i ni kena ulang banyak kali sikit. Kan? Dah tu yang boleh rumpat cepat. Kan? Yang boleh extended kita extended. Jadi cepat. Yang panjang masa lepas ni pergi lagi. Habis pergi master pergi PhD. Kan? Panjang masa tu. Ni kalau BA sampai 8 tahun, 10 tahun BA. OE. Ilmu sama je, dia kaji BA ilmu tu juga. Yang kaji BA 4 tahun, ilmu tu juga sama je. Tapi kawan ni kaji banyak master lah. BA 10 tahun. Jadi satu kerugian bagi kita. Dan kita akan bertambah. Sebab ilmu ni tambah dengan cara banyak. Dengan kita kaji lagi tinggi, dengan kita belajar, ilmu kita akan bertambah lagi. Ya? Wallahu a'lam. Dah lagi kan? Last tengah ni. Solat sunat yang boleh qada. Solat sunat yang ada waktu lah. Solat sunat yang ada waktu. Boleh tak qada ni percaya kan ni? Percaya kan ni? Sunat yang ada tak buat kan? Solat sunat yang nak qada lagi. Pilih ni. Maqam tinggi ni wali Allah ni. Jadi kalau nak qada yang ada waktu dia. Misalnya Rasulullah SAW pernah qada solat sunat Ba'diyah zuhur selepas solat fardu asar. Solat sunat Ba'diyah zuhur Rasulullah tunaikan selepas daripada solat fardu asar. Tertinggal. Mana Rasulullah ganti balik, qada balik. Itu pernah dibuat Rasulullah. Mana boleh digantikan ya ada waktu. Terkait. Baik, wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Kita berhenti setakat itu untuk ni. Kita akan sambung balik insya-Allah selepas daripada raya. Daripada raya, insya-Allah kita akan cuba habiskan kitab ni sebelum daripada habis semester kita. Jadi minggu depan ada kita dah balik raya. Semoga-moga Allah bagi hidayah dan taufik kepada kita. Sekadar itu wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sikit question. Ya, baik-baik insya-Allah. Okay. Baik, Fung. Sama principal insya-Allah. Silakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, di belakang sana kami ada sediakan sedikit moral. Okey, depan ni boleh semua boleh ambil ya, satu belakang sana. Okey. Dua boleh kat dalam. Kita lagu mari kita dari dengan lebih kurang. Terima kasih. Kita bawanya ni. Dan dulu. Alhamdulillah. Saya pun dia. Tak ada. Saya sekarang ni.